Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tepat jam 9 seperti dijanjikan, saya akan berkumandang bersama anda semua lebih kurang dalam 1 jam. Jadi sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang lain, ayuh kita perkenalkan diri. Siapa sudah ada? Oh, Masya Allah, Faridah Musa orang yang pertama. Silakan. Masya Allah, Rafidah. Alhamdulillah. Sila bagi peluang untuk diri anda share. Sila share ramai-ramai. Saya pun nak letak dekat Facebook ni dan saya sudah bermula. Jom kita pergi kepada Facebook masing-masing ataupun pada WhatsApp masing-masing untuk memaklumkan yang kita sudah ke udara. Ya, sebentar ya. Okay, Salina Umat Saleh. Assalamualaikum. Sila perkenalkan diri sebab ini adalah sesi bersama pengusaha-pengusaha. Adakah anda pengusaha? Sementara tunggukan kawan yang lain, ayuh kita perkenalkan diri. Siapakah anda? Contohnya nama, dari mana, ada taska ke, tadika ke, dah berapa tahun operasi. Sila perkenalkan diri sementara kita mengajak kawan-kawan yang lain. Sila bagi love, sila bagi like kepada saya agar saya lebih bersemangat untuk bersama anda hari ini. Masya Allah. Itu sila panggil kawan-kawan yang lain. Sudah. Ya, Sumati, Sofia, Bobby, Masya Allah. Thank you for being with me. How are you, Sumati? Okay, let's introduce ourselves. Siapakah anda? Tadika di mana? Dah berapa tahun operasi? Adakah anda pengusaha? Jom kita share lagi pada kawan-kawan. Sudah ada 15 orang. Okey, jom, saya pun sedang nak viralkan benda ini. Okey. Okey, jawab mesej masing-masing. Zarina Abu Zarin, Masya Allah. Apa khabar Ina? Apa khabar sekarang? Sekarang sedang buat master ya? Okey, jom kita kongsi-kongsi siapakah anda? Dari mana? Tadika di mana? Okey, supaya kita boleh kenal pasti untuk ya Amalina Sedani. Okey, you punya food press on the way insya-Allah. Okey. Oh, Masya Allah, Siti Sofia. Kawan Aisyah pernah praktikal di Taska JKR. Sudah lama. Okey, Sumati, ya from Ipoh, Taska Budi Emas. Okey, Hani, Ani, Masya Allah. Apa khabar semua? Masya Allah. Terus saya nak jumpa dengan semua pengusaha-pengusaha pagi ini. Ini adalah free preview anda untuk saya kongsikan pengalaman, saya kongsikan pengetahuan, saya kongsikan kemahiran. Sumati boleh tolong saya. Sumati lagi berpengalaman. Okey, Surati orang kuat persatuan juga. Okey, untuk kita kongsi bersama. Jom share dulu bagi masa. Okey, APC Bintu Sarawak, Fiza Syaidatul, Masya Allah, Masya Allah. Okey, jom Farida tolong kongsi-kongsikan, tolong share-sharekan kepada semua yang lain supaya agar ramai lagi yang kita boleh bantu. Okay. Alright, Siti Zaida, okay, dari Terengganu. Perkenalkan diri ya, macam Sumati dia perkenalkan dia ada taska selama 16 tahun. Okay, Siti Zaida ada taska ke, tadika ke. Mazlifah from Tadika Iman Ehsan, Penang, Masya Allah, okay. Hari ini siapa yang respon pada saya, saya akan
ada hadiah. Ada hadiah yang untuk saya bagi kepada komen-komen anda yang paling menarik. Ada hadiah, okey, yang saya akan beri. Okey, siapa yang komen, siapa yang banyak tanya. Hari ini adalah sesi preview, okey. Jika sudah sampai 30 orang, kita akan mulakan sesi ini. Sekarang 22 orang, okey. Zaima Zakaria, okey. Masya Allah, mabruk, Masya Allah, sabahal khair, Masya Allah, Arabik. Nur Hashimah alias dari Taska Umi Kedah. Tolong maklumkan ada Taska Tadika ya, supaya Azura Zubair, Masya Allah, orang lama, okey. Wah, Amalina daripada Kuching, Masya Allah. Ida Azini, saya Ruzaida. Oh, Ida Azida ni Ruzaida, Masya Allah. Nama-nama samaran ni itulah yang Kak Ita tak ingat. Sila bagi love, sila bagi like. Taska Permata Idaman, Kampung Batu, Kuala Lumpur, Masya Allah. Orang KL. Okay. Okey, saya sudah mengajak kawan yang lain. Rahaina Rosli Tadika VC Cemerlang, Nana. Okey, you Taska saja, Bukit Beruntung. Fidila Nur Azwan. Okey, saya dari Melaka. Okey, beritahu Taska atau Tadika ya. Semua ni pengusaha-pengusaha ya, Masya Allah. Saya guru Tadika. Oh, guru juga minat untuk mengetahui. Masya Allah, Masya Allah. Okey, sudah 34 orang. Masya Allah, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rini Tong. Okey. Principal von Tadika Mahkota Pelangi Puchong since the 4 years. 4 years is quite new. So I want to share you all my experience and my knowledge and also my skills in early childhood. Saya perkenalkan diri dulu, boleh? Okay. Nama saya Rosita Kamel. Kawan-kawan panggil saya Kak Ita. Anak-anak muda panggil saya Umi ataupun juga Bonda Rosita. Okay. So you can call me whatever you want. Okay. I'm already 60 years old. Dah ada cucu yang seramai 12 orang. So I am sharing my 30 years of experience dalam Taska Tadika. Mempunyai Taska, Tadika, Kafa, kecil-kecilan aja. Saya ada 3 premis di Seremban dan 2 premis di KL. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya nak kongsikan bersama anda. Siapa yang ada pengalaman lebih pada 5 tahun, mungkin boleh kongsi sama untuk kita share supaya di zaman sekarang ini keadaan sangat mencabar. Okay. Jadi saya nak ajak lagi ramai-ramai. Okey, jom saya nak ajak lagi ramai-ramai untuk sama-sama kita kongsikan. Jadi saya sudah buat buku Parents Handbook ni sejak 2013. Memula saya kongsi sikit-sikit dan saya kongsikan daripada apa yang saya praktiskan. Dan dia sangat simple lah masa itu. Tetapi atas rangsangan kawan, dorongan, mereka minta saya buat secara lebih eksklusif untuk pengusaha-pengusaha. Jadi sejarah saya buatnya sejak 2013, 14, 15, 16, 17 sehingga setelah saya ambil Master of Education, saya lebih fokus untuk memastikan semua pengusaha mempunyai dokumen-dokumen yang sangat penting. Okay. As for today, review for today, saya nak kembalikan anda kepada keadaan sekarang ini. Okay. Are you ready with me? If you're ready, say I. Saya nak dapat semangat ni. Okay. Are you ready? Say I ataupun I'm ready. Tolong. Banyak alumni saya ada dalam ni yang telah ikuti. Okay. Yang ada KAK. Okay. Alright. Siapa sudah ready, katakan I. Okay, boleh share lagi dengan kawan, bagi saya like. Okay, baik. Untuk zaman sekarang, untuk dunia sekarang, okay, kita berada di dunia sekarang sejak
2020, sebab 18 hari bulan Mac ataupun sejak akhir Disember, kita ditakuti oleh wabak COVID-19. Jadi terpalit kepada taska kita di mana kita diarahkan tutup. Baik, you are ready all. Jadi ada 7S. Tolong catat ya, 7S. Sebelum saya today is a preview, okay? Preview ni adalah untuk membetulkan kita punya mindset. Saya nak betulkan kita punya mindset dulu. Saya nak betulkan hati kita dulu supaya kita pegang pada 7S ini. Okay, catat ya. Siapa boleh catat dekat komen lagi bagus. Pertama, kita syukur. Thank you Allah. That God is so great, okay, menghadiahkan kita Mr. Corona ini, okay, agar waktu inilah waktu yang paling-paling praktikal, paling-paling kita rebut untuk membaiki kita punya pengurusan di taska kita, okay. Jadi S pertama adalah syukur, okay. Terima kasih pada yang baru masuk. Syukur itu maksudnya kita kena berterima kasih kepada Sang Maha Esa. Ya Naila, 7S. Pertama adalah syukur yang Allah datangkan hadiah ini. Okey, usah mengeluh, thank you Allah, thank you God. Okey. Kedua, dalam pada itu kita kena letak S yang kedua itu sabar. We have to be put our passion and patience itu kepada dalam hati kita. Okay, selama tak pernah saya dah buka 30 tahun, so peaceful, so harmoni, tidak ada cabaran yang besar-besar. Tapi pada kali ini cabaran kita amat besar menyebabkan kita harus sabar. S terusnya, S yang ketiga. Siapa yang boleh catat dengan cantik, ada hadiah untuk anda. S yang ketiga adalah kita perlulah sedar diri. Sedar diri, syukur, sabar, sedar diri bahawa ini adalah waktu yang Allah minta pada kita untuk sedar yang Allah rindu kita. Yang Allah menantikan saat-saat ini, terutama Ramadan ini, untuk kita lebih bersama Allah. Ceritanya, jika kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sekarang siapa nak jaga kita? Siapa nak jaga taska kita? Siapa nak jaga tadika kita? Siapa nak jaga bisnes kita? Tak ada lain. Kita kena syukur Allah datangkan. Okey, Noliza catat semua ya, 1, 2, 3 ya. Datangkan kesyukuran ini, datangkan kesabaran ini, datangkan kesedarian. Hello, good morning, Assalamualaikum. Come, you want to see my friend? Come ya, ini cucu saya. Okey, jadi sedar diri yang Allah telah menjentik hati kita. Allah telah sentuh kita. Hey, Rosita, kau buat apa selama ini kat taska tadika? Are we doing what we should do? Apakah kita telah buat kepada taska tadika kita? Itu S yang ketiga. Apa yang kita telah buat dan apa yang kita nak buat sekarang ni? Dan apa kita nak buat selepas ini? Adakah setelah itu kita sedar yang kita kena tutup taska? Tutup taska ke? Ataupun kita sedar yang sebenarnya Allah sayang kita. Itu S yang keempat. S yang keempat adalah Allah sayang kita, maka letakkanlah kesayangan itu kepada semua ahli keluarga kita. That is the basic. Sebelum you fikir nak tentukan you punya piuk nasi taska tadika, tentukan sayang kita pada Allah, sayang kita pada Rasulullah, to your God, okay? Sayang kepada kita, ibu kita. Adakah kita sudah sayang pada ibu kita? Sudah menjadi anak yang baik kepada ibu kita? Adakah kita sudah sayang kepada suami kita? Kepada adik-beradik kita? Kepada anak kita? Kepada saudara mara kita? Okay? Itu adalah ada 7 pula golongan yang kita kena sayang. Okay? Itu S yang keempat. Dengan itu, waktu inilah untuk kita melebarkan silaturahim. Okay, S yang kelima adalah kita melebarkan silaturahim. Nampak tak sekarang ni? Masing-masing sibuk buat online, kita online dengan ibu bapa, kita ada online learning dengan kawan-kawan. Dulu kita berjumpa, kita drive out of the house, kita pergi ke tempat khusus, kita peluk-peluk. Sekarang ni kita kena jarakkan, kita kena safe distancing, okay? Tetapi kita tetap perlu bersilaturahim. Okay? Bila kita silaturahim,
balik-balik. Kita dah ada all that circles of friends itu. Okay, terima kasih siapa yang bagi like, terima kasih siapa yang bagi love. Okay, kita kena balik-balik kepada mensucikan diri kita. Diri kita sucikan, anak-anak kita dah rapatkan hubungan kita dengan anak-anak, mesrakan balik dengan keluarga kita, okay? Tegur siapa, hantarkan hadiah online, hadiahkan pada ibu ayah kita, hantarkan makanan, all delivery kita hadiahkan kepada orang yang kita, sebab Allah suruh bersih diri. Sekarang ni Allah suruh kelorok diri kita ini, bersihkan, sucikan diri. Sebab itu kita daripada subuh itu Allah sudah beri kita masa untuk bersama Allah. Bulan Ramadan ini Allah bagi peluang lagi. Bangun awal pagi, join kelab 4 pagi. Jangan fikir nak siapkan parent handbook itu, kita belum tentukan arah kita lagi. Okay? Jadi kita kena, yes, of course, Sumati, environment kita tu, silaturahim tu termasuk environment kita, persekitaran kita kena sayang juga, okay? Jadi bila kita tahu yang kita ni hamba Allah, kita ni perlu memaknai hidup kita. Pertama, memaknai hidup kita adalah untuk diri kita. Love ourselves. Sayangi diri kita dulu. Okay, cintai diri kita dulu, sebab make myself good. Dengan itu, saya cadangkan semua pengusaha-pengusaha bangun awal pagi, ambil masa untuk bersama Allah, sucikan diri, banyak-banyak istighfar. Okay, saya pun bukan orang yang beriman sangat, saya kurang beristighfar, tapi nasihat pakar-pakar, nasihat ulama'-ulama', nasihat ustaz-ustaz, beristighfar 1000 kali. Ayuh kita nasihatkan diri kita untuk beristighfar. Kita ada banyak dosa-dosa. Dosa kita dengan anak-anak di tazkar tadika kita, dosa kita dengan staf kita, dosa kita dengan ibu bapa. Sungguh kita ada banyak dosa yang kita perlu sucikan. Okay? Dengan itu nak mensucikan, S yang ketujuh adalah kita perlu sedekah. Banyakkan sedekah. Dengan itu jangan risau, harta kita tidak akan susut. Harta kita tidak akan susut, harta kita tidak akan berkurangan untuk susah. Untuk kita bersedekah, untuk kita bersedekah. So, saya ulang balik 7S itu. Okay, 7S itu adalah masa COVID ini, 7S adalah untuk kita syukur, kita sabar, kita sedar diri, kita sayang sepatutnya kita yang sayang, kita eratkan silaturahim, kita sucikan diri kita. Make yourself good, yang pertama. Dan yang ketujuh adalah sedekah. Jangan kedekut untuk sedekah. The more you give, the more you bagi, infak, the more you get. Yakinlah. Sekarang ini staf kita mungkin terpaksa cuti tanpa gaji. Cuti tanpa gaji itu adalah satu-satu keadaan yang menyebabkan mereka stres. Staf kita yang terpaksa dipotong gaji, yang mungkin tak dapat ERP itu, mungkin tak dapat PSU itu, tapi kita telah potong gaji dia. Maka itu kita, apa yang kita perlu buat? Sudahkah anda bersedekah kepada staf kita? Sudahkah anda bersedekah kepada jiran-jiran kita? Kita perlu bersedekah itu. Jangan risau. InsyaAllah, kalau kita ambil separuh daripada ambilan kita itu, kita sedekahkan. Yakinlah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. InsyaAllah keluarga kita sihat, rumah kita aman, kita tak sakit, kita tak rosak. Sebab itu kita kena letakkan COVID-19 ini sebagai satu rahmat Allah untuk menjentikkan keimanan agar kita lebih banyak bersedekah. So to make myself good, I have to give more. Satu. Okay? Then make others to be good. Kita kena bantu. Saya ni nak membantu untuk anda menjadi lebih baik dalam pengurusan di tazkar tadika. Saya nak menjadi orang yang boleh membimbing dan membantu atas pengalaman-pengalaman saya ni. Okay? Jadi, bila saya nak help others to be good, kita kena buat baik dulu. Kita kena ajak orang buat baik, dan jangan kita rasa segan-segan untuk WhatsApp, untuk posting, untuk kita share kita punya ilmu yang ada ni. Apa saja yang kita boleh share, kita share.
Dan jangan segan-segan untuk kita berkongsi jika kita ada buat aktiviti membantu orang lain. Contohnya, terus terang, ya, saya katakan, saya sedang berniaga sekarang ini. Saya berniaga online sekarang ni untuk membantu staff saya. Saya jual kacang salut, saya jual Quran, saya jual food press hand sanitizer, saya jual thermometer, saya jual face mask, saya jual pads, saya jual produk kanak-kanak. Sikit-sikit lah. Kita bukan pandai sangat kan, kita bukan marketing yang hebat-hebat. Tapi itu niat saya nak membantu staff saya yang kita tak mampu nak bagi gaji penuh. Maka saya berniaga sekarang ini. Okey? Dan saya akan hadiahkan anda. Siapa yang banyak respon pada hari ini, banyak komen, sila. Siapa yang banyak sharing-sharing, saya ada hadiah menanti anda. Tak nak beritahu sekarang. Okey, baik. Jadi, dalam keadaan COVID-19 ini, dalam keadaan cabaran ataupun dalam keadaan kemelut, kita confused. Okey? Tadi saya kata, okay, Fadilah, thank you. Make myself good, help others to be good, and make the physical world clean and beautiful. Itu adalah konsep khalifah. Jadi, khalifah mesti pasti dunia ni aman, dunia ini harmoni, dunia ini bersih. Okay, sudah selesai 7S. Okay, sudah cantik Siapa yang cantik banyak-banyak, saya akan bagi hadiah. Masya Allah, cantiknya. Catatan Shima Yaakob, syukur sabar dari sayang seterusnya sucikan diri sedekah. Betul. Alright. Masya Allah Husna, Ustaz Akhi. Ya Allah, ramai lagi saya tak dapat tegur ni. Seterusnya, kita akan melalui 3 fasa. Fasa sekarang, adik-adik, ada putus kejap. Kita melalui fasa survive. Ada 3 fasa. Pertama, fasa apa? Fasa survive. Kita kena survive. Industri kita kena survive. Tidak ada pilihan. Sama ada you change your business module, sama you diversify you punya business, ataupun you cari sungai lain. Okay? Be water. Orang kata be water. Water macam mana? Dia mengalir aja. Mana saja tetap tak berhenti. Apa saja yang halal buat aja. Okey, sebab Allah dah pesan be water. Jadi sebab untuk kita ada 3S pula. Tadi 7S. Sekarang 3S lagi. Survive, sustain and succeed. Dalam industri kita ini, kita perlu survive. Tak nak, kita perlu selamatkan perniagaan kita. Harap-harap tidak ada orang yang merajuk dan juga putus harap yang tutup taskar. No. Okay? Ingat, ini adalah satu perniagaan, satu peluang yang sangat besar. Husna Rostan mesti setuju dengan saya. Dia ada sifu yang sangat bagus membantu dia. Okay? So, untuk survive ini kita perlu menganjakkan diri. Jalan terus, ya Husna. Kita kena sustain setelah kita survive itu dan kita kena succeed. Okey, apakah itu? Okey, apakah itu? Sebab itu sekarang saya nak kongsi siapakah anda? Sila kongsi siapakah anda dulu sebab kita akan trace balik siapakah anda. Okey, saya sudah kongsi 3 tips ini. Tolong tengok ya. Jadi 7S tadi dengan 3S tadi, fasa-fasa ni saya akan cerita, okey? Ya Azrin, share ilmu, berani untuk live walaupun 5 minit. Okay? Share aktiviti, share sahaja. Sharing ini, sedekah ini, infak ini tak semestinya duit. Infak saja program yang you buat kat taskar itu. Kongsi saja aktiviti yang buat. Kongsi nasihat. Kongsilah apa-apa yang patut. Okay. Boleh? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Saya buka pada soalan kalau ada soalan. Okay. Dalam 3 fasa itu, okey. Ya, terus istiqamah Sarasti Yaakob. Untuk itu kita perlu faham apa itu VUCA. Okey. VUCA, V-U-C-A. Tolong catat. VUCA berlaku sekarang. Dan dia berlaku di Malaysia dan seluruh dunia. Seluruh dunia sedang berlaku kemelut VUCA ini. Apakah VUCA itu? Okay.
VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Okay, VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Apa itu? Saya letakkan, terbalikkan saya punya kamera ni untuk anda faham. Okey. Apa itu volatile? Okey, nampak tak? Kalau nampak, sila cakap nampak. Okey, jelas? Sila katakan jelas. Okey. Okey. The environment demands you react quickly to ongoing changes that are unpredictable and out of control. Dunia sekarang di luar jangkaan. Dia berubah sangat cepat. Dia berubah sangat pantas. Dulu kita pakai iPhone dah canggih sangat. Sekarang tak canggih lagi dah. Dulu tak ada perkara-perkara yang perlu ni. Zoom adalah perlu. Facebook adalah perlu. Okay? Kecanggihan teknologi sangat-sangat rapid perubahannya. Dan kita rasa uncertain. The environment requires you to take action without certainty. Action yang kita buat ni kita tak pasti. Perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh kerajaan pun tak pasti. Kejap PKP, kejap ERP, kejap PSU, kejap PKPB. Dan jangan lupa mungkin kita akan kembali balik kepada PKP. Kalau anda tidak jaga kesihatan dan keselamatan, okey, kita akan kembali balik kepada PKPB, kepada PKP. Mahukah itu? So we have to help others. Sebagai khalifah, kita kena pastikan dalam keadaan uncertain itu, kita kena bantu ummah. Kita kena bantu ahli keluarga kita. Kita kena bantu kawan-kawan kita. Mereka ragu. Tolong aktif dalam Facebook, tolong aktif dalam Telegram, tolong aktif dalam grup WhatsApp. Jangan diam mendengar saya. Usah mengeluh. Sebab keadaan sangat kompleks. The environment is dynamic with many interdependencies. Apakah benda itu? Complexity ini menyebabkan kita serabut. Okay? Ambiguity. The environment is unfamiliar, outside of your expert. Betul ke betul? Kita tak pernah terfikir kita berada dalam keadaan VUCA ini. Tak terfikir yang kita akan tutup taska, diarahkan tutup sampai 9 Jun pula tu. Ingatkan sekejap aja. Oh, kita mendengar di China, negara lain ada COVID, kita pun senyap. Bila masa masuk ke Malaysia dan 18 Mac itu menjadi satu bom yang besar Belanda, maka kita dalam peperangan sekarang ini. Kita berada dalam peperangan. We are at war. Okay, the future is now. Adik-adik sekalian, kita tidak boleh berdiam. Bila-bila masa saja peperangan itu sedang berlaku dan kita sedang berperang dengan Mr. Corona. Mr. Coronavirus. Okey, sudah faham? Okey, apa itu VUCA? Okey. VUCA, jawapan dia adalah VUCA. Sekejap lagi saya terangkan. Harap ada masa ni. Okey. Baik. Okey. Baik, ada soalan? Alhamdulillah sudah 65 orang. Boleh kita terus viralkan lagi, terus share lagi. Walaupun ini live Facebook saya boleh save benda ni. Tetapi baik kalau anda ada soalan. Okay, ada soalan saya akan tanya jawab. Okay. Jadi suasana tidak menentu ini, macam mana kita nak buat kita punya parent handbook? Bila buka taska kita? Tutup ke sampai akhir tahun? Ke boleh buka dah minggu depan? Okey, jadi perkara-perkara ini kita tak uncertain. Kita ragu, dan kita kena ingat the future is here and now. Nak tak nak zaman VUCA ini dalam keadaan new normal ini, kita kena normalkan, kita kena sebati.
Tak pernah pandai pun guna Zoom dah pandai dah. Tak pernah pandai pun guna Google Form dah pandai dah. Dan macam-macam yang kita kena pandai sekarang ini. Okey? Dan dia berlaku sangat pantas. Dan dia tak di luar, tak terfikir saya akan akan berniaga online. Tak terfikir yang saya boleh menjual-jual ini. Okey, dan program-program macam-macam. Contohnya saya nak promotekan program Good Rizki, program pendidikan karakter untuk anak-anak. Saya nak promotekan program Awesome. Sebelum saya dengar saja. Sebab apps ini adalah demand sekarang ini. In demand sekarang ini. Sebab itu kita kena ikut arus peredaran. Okey. Jadi ketidakpastian ini menyebabkan kita serabut. Kita rasa dunia serabut, kita di luar jangka dan seolah-olah kita berada di dalam keadaan jerebu. Boleh faham bila kita jerebu itu? Jerebu itu adalah keadaan yang sama-sama. Jerebu kita kalau 30 meter kita boleh nampak lagi. Ini jerebu kita jauh. Okay? Kita tak pasti kita punya hidup ni dalam masa setahun ini. Dan tak pasti lagi kita punya, dulu kita buat roadmap kita buat planning kita, prospek perniagaan kita mungkin 10 tahun. 3 tahun pertama, 4 tahun, 6 tahun. Betul tak Husna? Kita buat planning gitu. Tetapi sekarang ni tak pasti lagi. Kita dah terpaksa batalkan. Kita terpaksa tak sure lagi. Kita punya roadmap itu boleh mencapai tak? Okey? Jadi ini adalah semua. Jadi kita harus bangkit. Kita harus bangkit sebab ini adalah ujian Allah. Kita pegang pada orang Islam sebagai orang Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey? Allah tidak mensesiakan. Allah tahu kenapa dia menghantarkan ujian ini. Okey, ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Okey? Kerana kita melalui 6R itu. Saya nak kongsikan 6R. Okey? Ya, betul. Ilmu Shopee, ilmu marketing, apa lagi tu Husna? Tolong share Husna. Wah, ramainya ilmu. Masya Allah, nanti Husna share pada kami ya. Kami ni tak pandai sangat meniaga online ni Husna. Ilmu e-commerce, okey? Dan sepatutnya kita membuat banyak duit lagi, okey, dalam dunia sekarang ini. Namun kami pengusaha-pengusaha ni sangat-sangat terpinga-pinga bagaimana nak move on, okey, bagaimana nak bergerak, okey. Mungkin Husna boleh bantu kat situ, okey. So again saya nak kembalikan balik, kita kena ada 6R itu. Okey, tolong catat ya. Kita kena refleks balik. R yang pertama. Okey. Al-Baqarah 186, bukan 286, sorry, 186 ya. Okey. Alright. Refleks. R tu refleks, maksudnya kita refleks balik kita punya parent handbook. Parent handbook yang saya nak kongsi ini, kita kena refleks balik. Kita tengok balik sama ada betul tak apa yang terkandung dalam parent handbook ini. Kita kaji balik dan tengok balik benda-benda yang lain. Pengurusan taska kita refleks balik, pengurusan pekerja kita refleks balik, pengurusan ibu bapa kita refleks balik, pengurusan kanak-kanak kita refleks balik. Yang pertama adalah refleks balik bisnes kita itu. Yang seterusnya adalah remove. R seterusnya adalah remove. Apa yang kita remove? Jika dalam buku peraturan ini kita baca balik, ada yang tak kena, okey, ada yang tak sesuai lagi dah untuk ke depan ni, buang, delete, remove, baca balik, okey. Dan dalam hal lain mungkin, okey, dalam pada masa ini ada ibu bapa yang mungkin terpaksa removekan diri sebab dia tak mampu, okey. Bayangkan bulan ini mungkin ada yang tidak ada dapat income, mungkin yang ada, mungkin yuran masuk tak banyak. Okey, ramai yang telah remove kita. Okey, sedarilah. Okey. Jadi remove juga, kita cuba remove segala benda yang untuk menjimatkan elektrik kita, okey, kita punya apa-apa hutang kita, apa yang patut kita jimatkan.
Okey, kalau kita dah minta sewa, kita minta sewa yang rendah, kita cuba jimatkan dalam pengurusan perniagaan kita untuk 2-3 bulan ni. R yang seterusnya adalah reserve. Maka mungkin sudah sampai masanya Allah memberi kita peluang untuk mengkaji balik semua staf kita itu. Okey, melihat siapakah staf kita yang mungkin kita boleh simpan. Kita reservekan staf kita yang betul-betul jujur, ikhlas, kita simpan. Mungkin kita tak mampu nak membiayai staf yang lain. Kita mungkin perlu remove. Okey, sekarang pun kita dah remove separuh dah CTG. Siapa yang stafnya CTG? Okey, saya terus terang staf saya yang tadika boleh move lagi. Okey, yang taskan agak sukar. Okey, so pertama reflex, kedua adalah kita remove, ketiga adalah kita reserve. Jadi ibu bapa yang setia dengan kita tu kita jaga betul-betul. Dan kalau boleh kita reserve ibu bapa ni, kita simpan, kita belai, kita bela ibu bapa. Cara nak bela, every day, every time kita mesti bersama dengan dia. Apa caranya? Kita mungkin ber-WhatsApp, kita mungkin telefon, kita mungkin hantar apa-apa artikel ataupun video, bertanyakan khabar, kita video call. It's very good. Ya, Cik Asri juga, Masya Allah, Cik Asri kawan saya tahun 90-an ni. Okay, kalau kita boleh recycle balik. Okay, kita recycle balik. Okay, dan dalam pengurusan perniagaan kita tu, kita kecilkan supaya kita boleh jimat. Now, kita kena reinvent. Masa R yang keempat adalah reinvent. Apa yang kita nak reinvent? Kita fikirkan satu cara kreatifnya untuk mencipta satu modul, satu kaedah, satu teknik, satu resolusi yang baru untuk kita guna pakai pelanggan atau ibu bapa yang sedia ada. Okey, apa cara pun untuk kita reka cipta, kita buat yang baru. Okey, lepas itu kita relaunch R yang seterusnya. Okey, bila kita dah reinvent, kita dah mencipta, kita sudah mencari idea-idea, kita sekarang dah online learning, kita dah Zoom, kita dah video call, kita dah voice call. Okey, jadi kita cuba untuk relaunch, kita maklumkan. Okey, kita macam mana kita ikat hati ibu bapa tu. Okey, kita post kat Facebook, kita post kat IG kita, okey, kita hantarkan hadiah, kita pegang hati anak itu agar anak-anak ini ada kerinduan pada ibu ayah, kepada cikgu-cikgu. Mereka sekarang mencurahkan rindu mereka kepada ibu ayah. But at the same time, pastinya mereka rindu pada cikgu-cikgu. Betul ke betul? Siapa dah rindu dengan anak didik mereka kat Taska Tadika? Kita dah biasa peluk baby, peluk yang toddlers, yang anak yang lasak-lasak yang playgroup tu, anak Tadika tu, ada anak Kafa. Okay? Jadi kawan kita rindu. Pegang ni. Dan R yang keenam ada restore. Okay? Restore maksudnya kita, bila kita dah ada perkara-perkara baru yang kita buat itu, kita simpan dia, kita simpulkan dia. Kita pastikan ibu bapa nampak kita adalah juga still Taska yang terbaik, Tadika yang terbaik. Okey? Ada soalan takat ni? Okey? Dah 7S, dah 3S, dah 6R. Dah saya terang pasal VUCA, dah faham dah. Apakah penyelesaian VUCA itu? Penyelesaian VUCA adalah VUCA juga. Baik. Jadi, kita pegang juga nekat kita untuk move on. Okey? Kita pegang juga nekat kita untuk move on. Nak ke nak? Sabar. Kita nekat untuk pegang hati kita ini. Okey? Pegang emosi kita ini. Pegang excitement kita dan terus bertenaga. Itu adalah perkataan nekat. N adalah nekat. E adalah emosi kita pegang.
terus excited nak buat yang terbaik untuk taska tadika kita, dan kita terus bertenaga, energetik. Jangan sedih. Jangan give up. Jangan mengeluh. Usah mengeluh. Usah tergesa-gesa. Dalam satu surah Allah dah katakan, nanti saya bagi surah itu. Usah tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa. Baru nak kata buka taska, dah buat macam-macam. Okey? Jadi kita terlampau tak fikir. Excited sangat yang salah. Okey? Sebab kita nak beri komitmen. Okey? E adalah emosi, excited dan juga energetik. K ada komitmen. Komitmen kita tu mesti istiqamah. Okey, kita komitmen nak meneruskan perjuangan dalam bidang early childhood ini, kita committed. Masa inilah kita committed untuk belajar banyak-banyak. Kita komit untuk cari ilmu banyak-banyak. Kita komit untuk melabur ilmu apa? Ilmu online, laburkan. Ilmu early childhood, laburkan. K adalah komit. Dan apa saja kita buat, terutama kita buat parent handbook ni, kita rujuk setiap ayat yang kita buat tu Allah suka ke tidak. Nekat, N nekat, E emosi, excited, energetic, K komitmen kita nak siap. Okay, komitmen kita nak siap ini perlulah Allah first. Okay, Allah first ini supaya ambil tahu. Now pengusaha-pengusaha ambil tahu yang parents handbook kita ni betul ke betul. Betul tu Husna. Krisis ini perlu ditangani dengan 6R. Okay? Dan yang menariknya, nekat, D adalah degil. Kita kena pegang kedegilan itu. Kita mesti degil dengan kita punya keputusan. Kita kena degil yang kita akan committed, kita akan istiqamah, kita pujuk diri kita tu, kita emosi kita jaga, kita excited nak bersama anak. Kita excited nak meneruskan perjuangan ini. Sebab perjuangan ini adalah perjuangan yang sangat mulia. Tidak semua orang yang boleh buat. Tidak semua orang boleh capai kepada berpuluh-puluh tahun ini. Siapa yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun, mereka mungkin goyang. Mungkin ada yang tidak. Yang tidak itu sebab dia dah faham. Dia ada ilmu yang kuat. Macam Sumati 16 tahun. Kami tak goyang. Kita move on. Okay? Sebab itu degil itu adalah mungkin ada tutuplah taska. Tak larat lagi dah. Siapa nak bayar gaji? Siapa nak bayar sewa? Siapa nak bayar utility? Kita pun lemah. Okay? Tapi letakkan kedegilan. Sebab industri early childhood akan naik lebih cepat daripada industri lain. Mereka akan melalui fobia-fobia ini. Fobia pergi luar negara, fobia kesihatan, fobia imunisasi, fobia social distance. Jadi fobia-fobia ini akan lambat laun akan selesai juga. Namun nekat kita itu, kedegilan kita juga kepada ibu bapa. Bila kita buat parent handbook ini, kita perlu degil dengan keputusan yang kita buat. Kita kena nekat, ini parent handbook kita yang kita sudah persetujui dan mereka perlu setuju. Kita bertenaga untuk menjawab segala patah perkataan dalam parent handbook itu. Kita mesti committed. Bila kita cakap, kita kena buat. Apa saja dalam parent handbook ni kita kena buat. Jangan kita cakap lepas tu tak buat. Refer balik peraturan-peraturan yang kita buat. Kalau peraturan kita setakat 2 helai, 10 helai, mungkin tidak cukup. Yang saya nak kongsikan ni adalah 55 helai. Okey, peraturan dalam parent handbook ini dari masa ke semasa saya sudah kumpulkan menjadi 55 helai. Okey, dan saya berjanji insya-Allah siapa yang ikuti selepas ini saya akan kongsikan dia punya soft copy. Okey? Jadi kita kena degil. Jadi saya punya tagline, siapa boleh tulis tagline saya? Tagline saya adalah bila kita buat parent handbook,
Tak suka, tak apa, ikut je. Okey, sila beri tepukan, sila share lagi pada kawan-kawan, sebab saya punya tagline kepada ibu bapa, tak suka, tak apa, ikut je. Alright, terima kasih yang baru masuk. Okey, jadi kita kena biar ibu bapa ikut kita. What happen now adalah bila ramai pengusaha yang tak dapat pegang ibu bapa. Okey, memanglah peraturan untuk yuran itu mungkin kita tak boleh ikut dah tahun ni. Tak boleh ikut dah peraturan itu sebab tak logik. Okey, ya, terima kasih siapa yang share ni. Alright. Jadi waktu masa ini kita belajarkan dalam lecahut 3E itu. Siapa ingat apa itu 3E? Apa itu 3E? Ya betul, tak suka tak apa ikut je. Okey, tapi sebab kenapa saya kata tak suka tak apa ikut je? Ia termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Tengok balik surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dalam ayat 282 itu telah termaktub. Kita akan ada perjanjian bertulis. Kita perlu rekodkan segala yang kita ingat itu, segala yang kita fikir itu, segala yang kita dengar itu, segala yang kita cakap itu dalam penulisan. It has to be recorded hitam putih sebab Allah suka kita buat itu. Allah suka apa? Allah suka kita catat, ikra, catat, baca. Okey? Buat kajian, jangan ikut saya saja. Banyak kajian-kajian luar kita boleh copy paste. Okey? Paste dan edit. Okay. Jadi, siapa tahu apa itu 3E? Okay. 3E itu adalah explore, experiment, experience. Betul-betul? Siapa belajar KAP, KSPK, anak-anak mesti ada 3E. Okay. 3E itu juga kita kena apply masa kita buat pilihan handbook. Terpaksa kita explore sekarang ini untuk beberapa pertemuan ini, kita semua akan explore masing-masing punya peraturan, kita eksperimen balik dan kita dapat experience. Dan saya melalui 3 itu. Sejak tahun 90 saya buka taska. Okey, tahun 90 saya buka. Saya dapatkan parent handbook ni daripada selain muka surat. Saya explore lagi, saya eksperimen lagi, saya belajar lagi, saya bertanya lagi, saya berguru lagi, saya baca lagi. Daripada seorang suri rumah tangga, saya ambil diploma, saya ambil saya punya master, sekarang saya ambil saya punya PhD. Sebab saya explore, cari pengalaman. Okay? Jadi, dalam dunia VUCA ini, kita kena 3E itu. Kita explore. Usah merungut, usah mengeluh, usah resah. Allah ada. Pegang, jaga Allah. Sebab itu, pertama jaga diri kita, jaga hubungan dengan Allah. Baik. Seterusnya. Sebab dalam Al-Baqarah 286, Allah dah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey? Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Azrina dah panggil Umi dah, sebab Umi dah 60 tahun Azrina. Yes, tahun 90 saya buka. Azrina, buku parent handbook ni bila saya buat dulu, pernah seorang bapa, saya kongsi pengalaman ya. So because you have to focus. Bila you buat parent handbook, buat betul-betul. Saya pernah minta yuran kat parent RM200 tunggak, tak bayar 2-3 bulan. Okay. Al-Baqarah 282 sayang. Al-Baqarah, saya tengok balik. Saya tak silap saya, Al-Baqarah 282 ya. Tidak ada 286 dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah hanya 282 ayat saja. Saya tengok balik ya. Al-Baqarah betul tak ataupun saya silap. 282, 283. Ya. Aifah, tolong ambil Quran, Aifah. Minta maaf kalau saya silap ya. Okey. Ambil Al-Baqarah. Baik. Jadi, apa yang saya nak kongsikan, semasa tahun 90-an, saya dah siap parent handbook ni. Jadi, saya buat ayat itu, saya minta yuran. Dia ambil, saya tunjuklah parent handbook ni. Peraturan dia kena bayar yuran. Apa dia buat? Dia campakkan buku parent handbook atas meja saya, depan muka saya.
Kau rasa? Apa kau rasa? Okay, kau rasa? Masa itu tak ada diploma. Baru nak belajar-belajar buka tadika, baru nak belajar-belajar pergi bengkel dan sebagainya. Tak ada. Tak ada ilmu langsung. Okay. Saya dah jumpa dah. Okay. Al-Baqarah yang paling ayat terakhir ada 286. Okay. So dalam 282 ya, Al-Baqarah 282 tentang pentingnya kita menulis perjanjian itu. Okay. Jadilah cerita saya ini sebagai satu inspirasi pada anda, sebab ibu bapa boleh mempelekehkan parent handbook ini jika kita tak buat betul-betul. Okey? Baik. Jadi untuk itu, kenapa kita nak buat betul-betul? Kenapa kita perlu buat betul-betul? Okey? Kerana di depan kita adalah anak-anak didik. Pegang anak-anak didik ini kerana ini adalah satu amanah yang Allah dah bagi. So kita kena buat betul-betul. Amanah ini termaktub dalam hadis. Ingat hadis? Hadis itu berbunyi, apabila mati seorang manusia, terputuslah pahala amalannya kecuali dari 3 perkara. Okay, saya tunjukkan hadis ini. Siapa nak catat-catat, nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Okay. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh, yang mendoakan untuknya. Sebab itu bila kita tekad nak buka taska tadika, kita kena tekad untuk jadikan ini sedekah jariah. Jadikan ilmu yang kita ambil, yang kita bayar banyak-banyak itu sebagai yang boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Jadilah orang yang boleh memberi manfaat. Okay. Kita nak membangun apa? Membangun anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Ini hadis sahih ya. Alright. Yes, Tisha. Masya Allah, Tisha. Okay. Hadis ini kita pegang. Okay. Don't give up. Umi harap, saya harap tidak ada yang putus asa, yang akan tutup taska. Sebab kerja anda ini sangat mulia. Anda melahirkan anak-anak yang soleh. Anda akan melahirkan anak didik yang akan berbakti kepada ibu bapanya. Okay? Sedekahkanlah jariah ini. Sedekah jariahlah. Walaupun sekarang mungkin kita kesempitan. Allah uji sekarang. Dulu kita dah senang lenang dah. Tapi sekarang ini Allah uji kita dalam kesempatan ini. Okay? Yakinlah. Siapakah yang mengajar anak itu membaca tulis? Siapakah yang mengajar anak itu dapat tak boleh jalan sampai boleh berjalan? Siapakah yang mengajar anak itu boleh pegang pen, pensel, boleh mewarna? Kadang-kadang ibu ayah menyerahkan sebulat-bulat ni kepada kita. Sekarang ibu ayah dah panik. Bayangkan, tidak akan apabila mati seorang manusia, terputus pahala amalannya, semua pahala terputus kecuali ni. Sebab itu saya bertahan. Saya bertahan 30 tahun. Sebab saya yakin, kalau tidak semua pun anak didik kita, pasti ada yang sudah jadi yang soleh. Ramai yang come back. Okay? Saya bukan ada anak didik je, ada cucu didik. Dah besar, dah masuk universiti, dah kerja, dah kahwin, dah ada anak. Datang balik ke taska tadika kita. Kau rasa? Itulah anak soleh saya yang sekarang ini sangat baik dengan saya, mendoakan untuk kita. Ilmu yang kita dapat ni, kita share. Memang ibu bapa mungkin tak faham ilmu early childhood. Ibu bapa tak tahu nak didik anak macam ni. Dia orang dah lemas kat rumah tu. But kita kena ikat hati ibu ayah ini. Kita pegang hati dia. Kita pujuk dia. Sebab pendidik utama adalah siapa? Ibu ayah. Sedekahkan ilmu anda ini. Sedekahkan hati anda ni untuk ibu ayah yang terpinga-pinga sekarang ini. Alright. Jom pandang saya pula. Okey. Betul lah Nur Hashimah. Manusia yang paling baik adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Okey, Umi harap saya memberi manfaat. Okay, sikitlah manfaat, okey? Jumpa saya mesti panggil teacher. Betul? Masya Allah. Baik. So, untuk itu, apakah polisi-polisi yang perlu ada? Yang mesti dokumen yang perlu ada?
setidak-tidaknya kita kena ada dokumen parent handbook ini. Itu wajib. Okey. Dokumen yang untuk pendaftaran tu jangan soal saya sekarang lah. Saya fokus parent handbook. Polisi untuk kita punya staff mesti ada. Polisi untuk kanak-kanak mesti ada. Sekurang 3 ni ataupun 4 ni. Okey. Polisi pembelajaran mungkin. Okey. Ya, jadi saya panggil nama dia buku peraturan ketetapan ibu bapa ataupun parents handbook. Baik. Pengenalan sudah, introduction sudah, semangat sudah, motivasi sudah. Kita masuk sikit kepada bagaimana kita nak membangunkan parents handbook ini. Saya namakan parents handbook ini adalah, boleh share lagi? Bagi saya 2 minit untuk rehat. Saya nak cari point lagi. Okey. Boleh share sementara itu dan tanya soalan. Sila saya buka pada soalan. Okey. Tolong share lagi. Sudah ada 72 orang. Masya Allah. Okey. Ya, Siti Sofia, catatkan apa parents handbook yang polisi yang perlu ada. Jadi tak sabar nak tunggu 2 lagi. Tak sabar apa ya? Okey. Jadi saya namakan polisi ini Standard People Practices for Parent. SPP4P. Okey, tolong catat ya. SPP4P, SPP4C, SPP4S. Okay. SPP itu Standard People Practices for, okay, for apa? For parents. For siapa? For children. For apa? For staff. Okay. Kena ada 3 ni at least. Yes, Tisha. Tisha dah alumni saya. Satu lagi Tisha. SPP4C. Okay. So, kita kena ada. So, for parents adalah modul yang saya akan bantu sekarang. For staff, lain kali. Okay. Dan dia kena bersiri ya. Dan for children. Okay. Adik-adik, anak-anak Umi sekalian, tolong doakan Umi berkat bulan Ramadan ini. Okay. Saya sedang membangunkan tesis saya dalam tajuknya adalah nak design, nak develop, utilize, okay, rutin harian. Rutin harian kanak-kanak 6 tahun untuk membangunkan karakter. Okay, di mana kita nak bawa modul ini ke Taska Tadika agar pengusaha, agar ibu bapa boleh gunakan. Ya, akhirnya tesis saya ini jika berjaya untuk jadikan PhD tesis saya, okay, adalah untuk diguna pakai oleh Taska Tadika satu Malaysia, satu dunia, insya-Allah. Doakan saya boleh habiskan saya punya tesis PhD tahun ini juga. Okay? Ya, betul. Yes, betul. Saya suka. Ini semua alumni ke ni? Tolong beritahu kalau anda alumni. Masya Allah, saya nak nangis ni ha. Semua dah faham, Masya Allah. Okay. Standard People Practices. Alright. Ratna, buat masa sekarang, kita tak adalah buat agreement dengan lawyer. Kita tak stamping pun. Kalau stamping tak apa. Tapi mampu tak kita bayar stamp? Mampu tak ibu bapa nak bayar stamp? Okay. Mahal kalau kita ambil lawyer. Separuh mungkin industri ataupun Taska Tadika yang besar, yang dia ada big name, mungkin mereka dah bind benda ni dengan ibu bapa. Okay. Ceritanya sekarang, adakah kita nak ikut kita punya peraturan dalam zaman sekarang? Surah surah apa ya? Surah ayat 14. At-Taghabun. Cepat cari surah 14 lah. Surah At-Taghabun. Tak silap saya, ayat 14 atau ayat 41. Kita kena memaafkan. Kita kena pujuk. Okey? Dan dalam surah Ali Imran ayat 159. Okey? Kita kena pegang pada surah itu. Surah apa? Ali Imran 159 telah termaktub pesanan Allah. Okay? Pesanan Allah adalah seorang yang beriman itu haruslah bersabar, okay? Berlemah lembut, jangan berkasar dengan konflik management. Ini kita konflik sekarang ni. Kita konflik dengan siapa ya? Kita konflik dengan
ibu bapa. Jadi konflik ini jangan dilawan, ditangani dengan kekasaran. Jangan diatasi dengan berkasar ibu bapa. At-Taghabun, mana At-Taghabun 14? Ya. Okey. Tadi surah Ali Imran mengatakan Ali Imran kita kena bersabar. Lepas tu surah Ali Imran juga kata kita kena bermusyawarah. Kita mesti berpakat. Ali Imran kita mesti berpakat dengan ibu bapa. Dah berpakat, dah berbincang, kita kena mendapat persetujuan. Saya kategorikan ibu bapa ada 4 ibu bapa. Ibu bapa A ni ibu bapa yang bergaji, ada duit, dia mampu biaya kita. Dan dia sangat pemurah. Dia mungkin akan bayaran penuh. Ibu bapa B ni, dia sekarang ini dalam masalah. Dia mungkin tak boleh bayar penuh sebab dia ada masalah dan dia mungkin bayar separuh. Tapi dia masih simpati dengan kita. Ibu bapa C adalah ibu bapa yang betul-betul susah. Betul-betul tidak ada job. Dia tidak ada gaji. Okey, macam mana kita nak buat? But yang lebih teruk adalah ibu bapa yang D, adalah ibu bapa yang D adalah ibu bapa yang ada duit, bergaji tapi tak kisah. Okey? Jadi carilah ibu bapa A. Carilah ibu bapa B. Okey? Dan maafkanlah ibu bapa yang C. Okey? Sebab kita tak boleh buat apa dah. Kita kurangkan 10% pun dia tak mampu. 50% pun mungkin tak mampu. Okey, sebab itu surah At-Taghabun tadi ada ayat 14. Okey? Surah Ali Imran. Ali Imran ayat 159. Okey? Saya baca surah At-Taghabun ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu, anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awaslah mereka, awaslah serta berjaga-jagalah kamu dengan mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak memarahi. Okey? Jadi, itu memang termasuk pada kita punya parents lah. Okey? Kita kena maafkan dan kita jangan marah. Tak guna kita marah ibu bapa ni. Sebab mereka adalah pelanggan kita. They are our pelanggan and mereka tetap the winner. Okey? Dan benda satu adalah maafkan, kedua jangan marah, ketiga ampunkan. Cikgu-cikgu, kawan-kawan, adik-adik, anak-anak sekalian, tolonglah reda. Tolong reda kepada mereka yang mungkin tidak mahu membayar yuran, tidak mampu membayar yuran, tidak sanggup. Okey? Rezeki itu bukan kita punya, Allah punya. Maafkanlah. Pegang pada surah At-Taghabun ini. Okey? Pertama apa? Dia kata apa? Jangan marah dan minta ampun. At-Taghabun. 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 ALTAGHABUN. Ayat 14. Okey? Jadi surah Ali Imran tadi, ayat 159 tadi adalah mengatakan kita kena, okey, apa dia? Berlemah lembut, jangan berkeras, okey? Maafkan mereka. Pegang pada surah Ali Imran ni. Okey? Bermesyuarat. Meetinglah dengan ibu bapa tu. Okey? Dan bulatkan tekad. Okey? Allah mencintai orang yang tawakal. Sekarang ni tidak ada cara lain, kawan-kawan Sofia. Tak ada cara lain, Sofia. Terpaksa kita tawakal pada Allah. Okey? Sebab itu, saya kata yang S yang tadi tu, S tu infak. Banyak-banyak sedekah. Terus terang ya, pada 61 orang yang mendengar ni, saya telah potong gaji 2 bulan dah. Bulan April, saya separuh, saya bagi staff saya. Saya bagi siapa? Bagi staff. Mei ni, saya bagi staff. Saya tak nak bagi, boleh. Tapi saya tak sampai hati. Dah lah company tak boleh bayar gaji penuh. Tunggu ERP. Apa kita buat? Kita yang bagi. Bukan kata saya kaya, tak. Saya perlu duit tu. Tapi nanti rezeki Allah datang tanpa kita duga.
ibu ayah ataupun cikgu-cikgu ataupun pengusaha yang kesempitan wang sekarang ni, jangan fikir anda susah. Sekarang ni ambil yang apa kat tabung tu, dekat tangan, kat beg tu, pergi sedekah. Buat. Jangan percaya saya, tapi buat. Okey? Ya, berlemah lembut, jangan berkeras. Ya, tawakal pada Allah. Jangan percaya cakap saya. Buat je. Ambil apa yang dekat dalam bank tu, ambil sikit. Buat every day. Siapa nak sumbang pada saya, sumbang saya akan sedekahkan kepada saya dah sejak bulan 3, bulan 4 saya dah buat aktiviti tu dah. Dan parents saya dah bayar beribu-ribu dah. Okey? Mereka sebab kita nak galakkan dia menyumbang. Baik, seterusnya. Jadi, dan ingat ya, saya asalnya adalah zero. Tisha kenal saya. Okey? Tak ada pun parent handbook yang canggih-canggih. Tisha datang tahun 14 kot Tisha. Okay, are you still with me Tisha? Okey? Sebab itu from zero itu saya bangkit. Bila ada parent yang mencampakkan parent handbook saya yang beberapa line tu, saya bangkit. Okay, saya ambil master, saya ambil PhD sebab saya tak nak lagi ibu ayah di luar sana mencemoh kita. Okey? Ibu ayah kat sana mengutuk kita atau mempelekehkan kita. Sekarang ni pengusaha-pengusaha kena bangkit. Tak cukup ada diploma. Belajar dan terus belajar. Okey? Determine untuk kutip segala ilmu, segala sijil. Jangan lupa belajar ilmu Quran. Saya bukan ada background Quran. Tak ada. Saya sekolah konvent. Tapi kita tekad sebab rujukan adalah Allah. Jaga Allah dengan belajar ilmu Quran. Jaga Allah dengan kasihkan pada Nabi. Ikut sunnah Nabi. Okay, sebab itu parents handbook ikut Quran. SOP kanak-kanak ikut sunnah, ikut Quran. Dalam SPP ataupun parents SOP kanak-kanak termaktub dah. Anak yang sihat jangan datang pada anak yang sakit. Anak yang sakit jangan datang kepada anak yang sihat. Sebab itu HFMD, penyakit berjangkit, kutu, jerebu, Kawasaki, apa lagi tu? Penyakit yang berjangkit lah, whatever. Sebab itu anak itu perlu dikuarantin, tidak boleh campur dengan lain, tak boleh bertang taska. Pegang pada itu. Okey, pegang pada peraturan Allah itu. Dan dia kena termaktub dalam parents handbook ni. Mesti termaktub hadisnya. Termaktub dia punya ayat Qurannya dalam parents handbook ini. Kalau for non-Malays, contoh yang non-Malays, you kena firm dengan peraturan JKM. Kena firm dengan peraturan KKM. Okay? So yes, Siti Sofia, Umi sekarang, I'm 60 years old, terhegeh-hegeh, merangkak-rangkak nak buat tesis. Mata dah kurang, tenaga dah tak cukup, okay? Otak ni dah shrink dah, nak belajar. Tapi sebab saya nekat, saya kena dapat ilmu, modul untuk mengurus anak-anak, rutin anak tu ikut sunnah. Saya yakin saya nak tinggalkan legacy ini. So you pengusaha kena tinggalkan legacy ini. Sebab bila ada penyakit berjangkit, kita buat parents handbooknya bukan untuk musim COVID saja. Kita buat ni bukan untuk musim COVID, kita buat untuk sebila-bilanya. Sebab ini COVID, nanti Kawasaki, nanti apa lagi Pak? Nanti HFMD, nanti BAB tu apa? Astagfirullahaladzim, lupa dah. Penyakit yang Asma Afsah kena tu. Campak, cecair, measles, apa lagi? Kutu. Apa penyakit yang ada B, A dan B tu, masya-Allah. Okey? Jadi semua itu kita kena termaktub. Once taska kita dah confirm ada HFMD, tutup. Betul? Semua balik. Sebab kita nak bersihkan. Kita nak nyahkan kuman itu. So, kena firm. Okay? Sebab itu, ibu bapa yang kat taska mesti firm. Okay? Alright. So, saya kongsi daripada tahun ke tahun, daripada selai muka surat, kepada 2 like, kepada 20 like, sekarang dah 55 like. Okay? Dan kita sentiasa, bila kita SAS itu, okay?
Ada lagi yang A tu, apa benda tu? Ya Allah, ya Tuhan. Lepas tu, kita sentiasa bila kita pegang kepada surah Ali Imran 159 itu, kita kena pegang pada surah An-Nahlu ayat 90. Tengok An-Nahlu. Okey. Ya Allah, influenza A, B, ya Allah. Dah lama tak dapat influenza. Thank you Tisha. Jadi, kita pegang pada ayat An-Nahlu ayat 90 yang mengatakan kita kena adil. Kenapa kita punya parents hamba kena firm, kena tegas, tidak tolak ansur, kena degil? Sebab dalam surah An-Nahlu ayat 90, kita kena adil pada anak. Ini anak. Menarik kan? Dulu bila staff saya kena penyakit, berjangkit dan dia kena kuarantin kat rumah, dia tak ada kerja kan? Dia cuti sebab sakit. Now dah dapat idea dah. Siapa staff yang cuti sebab sakit, dia can work from home. Macam-macam kita boleh bagi dia work. Okay? An-Nahlu, catat ya. Surah An-Nahlu ayat 90. Pegang pada surah ini, mengatakan kita perlu adil. Okay? Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kita kena adil. Dalam ketegasan kita, dalam kedegilan kita, kita kena adil dan berbuat kebaikan. Tolong catat surah ini sayang. Okay? Memberi bantuan pada kaum kerabat dan melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Surah An-Nahlu ayat 90 ini menekankan jangan bergaduh dengan ibu bapa. Jangan buat musuh. Sebab anak dia itu adalah anak kita. Okey? Berbuat baik. Kita adil. Kita pegang pada peraturan kita. No means no. Degil dengan pegangan itu. Sebab kita ada ayat Quran yang kita pegang. Kita ada hadis yang kita pegang. Anak yang sakit jangan datang taska. Jangan datang tadika. Sampai betul-betul sihat dan disahkan oleh doktor. Okey? Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Bayang kalau kita longgar. Kita tak adil. Kita biar je anak tu bau sikit-sikit, dah kering kata ibu bapa tu. Dah kering dah boleh datang taska. Sedangkan tak boleh. Apa jadi kepada anak-anak lain? Is it fair? Tidak. Tidak. So, pegang pada surah ini juga. Kita kena adil. Okay? Baik. Seterusnya, bila kita berlemah lembut, banyak pengalaman saya. Mak bapak marah. Saya dah hantar kat swasta dah. Anak saya dah confirm. Kalau hantar kat swasta, confirm ke betul-betul kena dengan kerajaan. Okey, tak usah bergaduh. Ya, berlemah lembut. Senyum, terus sedekahkan senyum. Okey, minta maaf. Perkataan kita punya virus komunikasi itu perlu yang baik-baik. Minta maaf puan. Okey, saya minta maaf puan. Ini peraturan kita. Kena tunduk, minta maaf. Terima kasih puan, kena ikut. Terima kasih. Okey. Kadang-kadang ibu bapa yang tak bayuran itu, kadang-kadang dia tak bayar sekarang. Dia tak mampu, dia tak ada duit, dia sedang bergaduh suami isteri. Dia sedang bercerai mungkin. Dia ada mak dia kat kampung, dia ada adik nak biaya, macam-macam masalah. Kita maafkan, tutup sebelah mata. Itu hadis ya. Tutup sebelah mata keburukan ibu ayah itu. Biarkan, jangan diumpat-umpat. Okey? Tu surah apa pula tu? Okey? Jangan umpat tu. Jangan. Okey? Saya nak bagi satu ayat lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Tuan cari apa? Hingga 264. Tulis ya. Al-Baqarah 262 hingga 264. Antaranya adalah mengatakan, jangan jadikan amalan kita ini adalah seperti air hujan yang jatuh di atas batu yang dipenuhi pasir yang akhirnya tinggal batu yang licin saja. Okey, Al-Baqarah 262, 263, 264, salah satu. Saya ingat 263. Okey. Yang mana kita dah berkhidmat pada ibu bapa, kita dah tolong ibu bapa, kita dah jaga anak dia. Petang-petang itu kita mengungkit. Okey, kita menyebut-nyebut balik. Kita
kita mengata-ngata ibu bapa. Apalah Aiman tu, mak dia tak bayar yuran pun datang taska. Okey. Okey. Dia adalah 264. Sorry, bukan 284. 264. Okey, yes Tisha, 264 ya. Okey. Perumpamaan seperti batu yang licin yang di atasnya terdapat debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Mereka tak memperoleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey? 264 betul. Jadi sayang, sedekah jarah kita itu, amalan baik kita itu, ilmu yang manfaat kita beri itu gone. Seperti air hujan yang jatuh di atas batu, meninggalkan menghilangkan debu-debu pasir itu, meninggal batu yang licin. Licin. Finito. Sedangkan kita nak saham akhirat ni. Kita nak ada tabung kubur kita ini. Dapat gaji, dapat yuran, tapi tak dapat pahala. Okey? Kita tak boleh kita nak mengumpat apa itu. Okey? Sebab Allah kata dalam surah ini. Okey? Baik. Jadi untuk kita membangunkan Parents Handbook ini, kita kena sepakat. Oh, dah 10 suku ya. Saya bagi lagi 15 minit sebab tak lama sangat, sebab kita ada aktiviti yang lain kan. Okey, saya ada program yang lain pula. Okey. Jadi kita kena faham betul-betul. Nanti boleh saya akan ajak anda semua, siapa yang nak ikuti ini mesti berjanji untuk bersama saya kerana anak. Okey? Penting saya nak share kat sini, siapa yang nak follow saya punya program ini, bukannya suka-suka, okay, sebab for the best interest of our children. Kena fokus, kena sedar yang dia mesti nekat nak siapkan Parent Handbook dia. Dia kena jelaskan niat dia. Okay, untuk beberapa hari, mungkin 4 pertemuan, okay, mungkin 4, untuk kita untuk kita bersama, dan saya cadangkan dalam Zoom. Okey, dalam Zoom kita kena jelaskan niat kita. Apa niat anda nak siapkan Parent Handbook ini? Apa dia? Apa saya kata? Jelaskan niat. Adakah sebab nak pastikan dapat yuran? Okey, adakah sebab nak pastikan ibu bapa ikut peraturan? Niat yang pertama itu kena jelas, kena fokus, dan siapa yang masuk tidak boleh keluar. Okay? So you decide. Siapa yang masuk tidak boleh keluar. Dan saya cadangkan anda sedar yang anda perlu, ini adalah wajib. Jadilah orang yang adil pada diri sendiri, pada tadika you. Kalau you punya you punya taska tadi sudah ada Parents Handbook, rujuk balik. Adakah Parents Handbook itu telah mengikat makna kepada ibu ayah itu? Adakah Parents Handbook itu sudah terbaik, cukup jelas? Okay? Dah rujuk pada surah yang saya bagi tadi. Kena rujuk. Okay? Pastikan dia mesti for the best interest of our children. Okay? Sebab saya tak nak bagi satu program yang sekat jalan. So, you have to make sure kita sepakat. Sekarang kita bincang. Surah apa? Surah Ali Imran 159. Kita mesyuarat sekarang ni. Siapa nak ikuti saya, kena ikuti sehingga habis. Dan saya akan masukkan anda dalam Zoom. Okay? Sebab, bila dalam Zoom itu, kita boleh berbincang. Okay? Kalau dalam live ni, saya tak dapat jumpa, tak dapat dengar suara anda semua. Tak best, sebab we got to share. Okay? Jadi, kena pastikan. Okay? Ni dia. Terpaksa share, saya tak pandai nak bagi yang bentuk lain. Okay? So, kenapa saya nak anda ikuti? Pertama, anda betulkan niat. Kedua, apakah harapan anda itu? Okay, dalam menyiapkan Parents Handbook itu. Okay. Ketiga, saya nak make sure kita memiliki satu Parent Handbook yang unik. Lain daripada yang lain. Bila parents baca,
kita punya Parents Handbook itu dia cukup mantap. Okey, dan kita akan bersama untuk beberapa sesi dalam Zoom kan, sebab kita akan sibukkan diri di akhir Ramadan ini, sibukkan diri mungkin 1 jam pertemuan di awal pagi. Okey, saya suka awal pagi sebelum kita sibuk. Okey, Allah dah pesan berpagi-pagi. Pagi itu bangun, dah sebelum subuh dah mandi, dah solat berjemaah, dah baca Quran, dah baca maksurat, kita bertemu. Okey? Dan kita akan sibukkan 1 jam saja saya minta untuk kita bersama saya, okey, untuk kita buat kebaikan ni. Dan kita ada masa dah. Kita target, kita siapkan. Okey, sebab nak siapkan 55 muka surat ini, kita harus ambil peluang ini. Okey, siapa nak ambil gambar ni ambil gambar. Sebab saya bukannya nak buat selalu. Sebab saya sangat sibuk nak siapkan tesis PhD. Jadi saya ramai dah minta ni. Saya kata tak nak lah, saya sibuk nak bagi masa macam ni. Saya ada kelas saya setiap hari, saya ada kelas 1 jam. Lepas tu saya nak siapkan saya punya draft-draft saya. Okey, tapi saya rasa sangat berdosa sangat sebab bila saya baca balik semua itu ramai yang tak siap, tak ada peraturan pekerja, tak ada peraturan ibu bapa, semua mengeluh. Saya sedih sangat sedih. Okey. So rebutlah peluang ini seperti pesan Dr. Hamka, okey. Kita kena hadir majlis ilmu ini, okey. Hadir majlis ilmu. Siapa nak cakap nak sekarang ni, saya nak tengok respon macam mana. Okey. Siapa yang nak sebut nekat nak. Okey, nekat nak, okey. Okey. Hadir majlis ilmu adalah peluang besar yang yang telah direbut. Okey, kita kena rebut, okey. So, kita nak create future itu, kita kena create hari ini. Okey, kita kena istiqamah, kita kena committed. Siapa nak sebut nekat nak. Okey. Sebab apa? Kita ada peranan, okey? Why? Kita ada sebab kenapa nak buat. Kenapa? Macam mana nak buat? Dan how nak buat. Okey? Kita kena pastikan kita berjalan di muka bumi ini dengan mendapat keberkatan Allah. Okey? Niat pertama kita why? Pertama kita kerana anak. Okey? Why? Kedua apa yang kita nak buat? Why? How adalah bagaimana kita nak buat. Okey? Jadi why itu kena pegang. Okey? Stephanie, walaupun you bukannya Muslim kan, tapi Masya Allah you follow me. So kita nak pastikan ibu bapa tahu the purpose of life. Dia ada anak, kita nak pegang ibu bapa tu supaya dia tahu kenapa dia hantar anak ke taska kita. Kita nak tahu kenapa, apa misi hidup dia. Kita tak nak ibu bapa merasakan kita tempat untuk diswastakan. Tak boleh. Okay? Why you kena datang? What adalah untuk mencapai misi itu. Okay. How adalah bagaimana kita nak mencapai objektif, menyiapkan ibu bapa ke arah visi yang lebih luas ke depan. Okay. Kalau boleh, kita ada taska. Mesti ada tadika. Ada tadika, mesti ada sekolah. Ada sekolah, mesti ada college. Sebab tak nak putus. Okay. Baik, buat masa ni, siapa ada taska, tak apalah. Dia mungkin ada, okay, ada tadika. Siapa ada tadika, buka taska. Okay, siapa ada taska, tadika, bukalah kafa atau after school. Okay, lepas tu, siapa ada taska, tadika, kafa, after school, buka sekolah. Boleh? Siapa ada taska, tadika, kafa, after school, sekolah, buka sekolah menengah. Buka college. Sebab dia berterusan. Sebab kita nak bawa anak itu, the purpose of life. Kita bangunkan Parents Handbook ini sebab kita nak pastikan ibu bapa tahu tanggungjawab dia. Okay? Tahu tanggungjawab dia untuk tujuan hidup, misi hidup dan visi hidup. Kita nak pasti ibu bapa itu mendorong dirinya tu pergi bekerja, hantar anak kat kita sebab dia ada misi yang sama. Okey? Yang mana, kenapa dia hantar kat kita? Sebab dia pergi kerja. But, pendidik utama adalah ibu bapa. Okey? So, visi, misi kita mesti seiring. Okey?
misi dan visi taska tadika ibu bapa mesti seiring. Okay, so ini adalah antara benda yang saya akan terangkan nanti dalam pertemuan, the purpose of life, the mission of life, the vision of life. Okay, insyaAllah saya akan buat untuk beberapa siri. Jadi nanti nampak apa? Tak maaf, ternampak. Okay, tak apa. Lepas tu, jadi kita akan bertemu dalam satu pertemuan lain, okay? Kerana pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat-sangat penting. Saya nak tunjukkan satu gambar ini, sekejap. Saya tunjuk satu slide ini. Okay. Kita tak nak taska kita ini, okay? Taska kita ini semacam gini. Semacam ini. Kejap pergi, kejap patah balik, kejap pergi, kejap patah balik. Dan kita melanggar saja. Okay? Kita melanggar saja segala-galanya. Okay? Kita langgar, kita tidak ada hala tuju. Itu dia. Nampak tak? Apa jadi? Ini adalah slide Ibu Evi yang saya belajar daripada dia. Okey. Baik. Alright, dah 1.5 jam dah kita bersama. Jom. Okey, untuk itu kita akan bertemu di Zoom, okey? Di Zoom, kita akan bertemu di Zoom dan ada borang yang kena isi, okey? Dan saya nak last sekali nak bagi jawapan. Apa itu VUCA dan jawapan dia VUCA. Okey? VUCA itu adalah volatility, kan? Apa dia? Uncertainty, complexity dan juga ambiguity. Dia punya jawapan adalah kepada V yang pertama adalah apa? Siapa ingat V yang pertama tadi? Siapa ingat? Volatile. Jawapannya adalah vision. U, uncertain. Jawapannya adalah understanding. Understand. Kita kena faham. Okay. Complex. Jawapannya adalah clarity. Ambiguous. Jawapannya adalah agility. Okay. So, VUCA, jawapannya VUCA. Agility. Alright. Aisyah Tasnim, Masya Allah. Okay. Volatile, vision. Uncertain, understand. Complex, clarity, clear. Ambiguous, agility, agile. Okay, itu adalah jawapan. Okay, benda ini vision, visionary, vision, understanding, clarity, agility. Itu semua saya akan terangkan dalam sesi Zoom itu nanti. Okay? Dan akhir sekali, saya nak terangkan sebelum saya tutup dan saya buka kepada pendaftaran nanti. Ada borang yang kena isi. Okay? Okay, sekejap Okay. Okey, saya nak tunjuk ni. Siapa dah melalui ini? Kepala dia serabut. Tak siap-siap parent handbook. Okey, saya dah melalui itu semua dah. Parent handbook saya ini daripada 1 muka surat kepada 10 kepada 55. Okey, sebab dan ini beberapa surah-surah yang kita nak pegang. Okay, dan kita ada 3 langkah kita nak buat. Okay, sila hayati. Pertama adalah kita akan imitate. Kedua adalah kita akan innovate. Dan ketiga kita akan invent. Okay. So Stephanie dah serabut Stephanie ya. Okay. Imitate apa? Imitate
mana-mana taska, tadika, kawan-kawan punya dekat Google, dekat internet, dekat yang dan saya punya. Lepas tu kita akan innovate. Okay, kita akan ubah suai balik, okay, dan kita invent yang baru. Dalam 4-5 pertemuan nanti kita akan invent yang baru, dan di mana kita akan kongsi pengalaman-pengalaman ini. Okay, segala pengalaman pahit anda. Sebab itu kita jumpa di Zoom. Sebab di sini kita nak kongsi pengalaman. Apa-apa isu dengan parents, kita kongsi melalui Zoom. Okay, boleh bercakap, boleh face to face dengan saya. Sebab pengalaman pahit itu, kita akan create the best future. Alright? Dan cara kita menyelesaikan masalah kita adalah kepada 5 benda ini. Okay? Kita kata apa masalah dia? What's the problem? Apa masalah ibu bapa? Kehadiran lah, yuran lah, peralatan lah, anak sakit lah, tak ikut peraturan lah, susu kati ambil lah. Kan? Kenapa berlaku? Why is it happening? Okay, kita analisa balik. Kita define balik apa masalah kita. Kita analisa balik, kenapa berlaku macam ni? Kenapa ibu bapa tak tolong? Kenapa ibu bapa hon-hon? Kenapa ibu bapa tak bayar yuran? Kenapa ibu bapa hantar juga anak yang sakit? Okay? Then kita determine what to do. What shall we do about it? Kita bincang. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat langkah-langkah dia. Okay? So, kita fikir pula. Kita dah decide ni. Are you doing what you said you would do? How do you know? Kita nak implement ni, kita buat tak apa yang kita cakap tu? Sebab tu degil tu kena ada. Nekat tu kena ada. Okay? Lepas tu kita dah buat. Kita cuba. Kita explore. Cuba. Bagi je. Keluarkan je buku peraturan itu. Dan nak buat buku peraturan bukannya 1 hari. Bukannya overnight. Dia makan masa bertahun-tahun. Maksudnya, jika dah ada, belasah aja. Konsep saya belasah aja. Keluarkan daripada ibu bapa. Explore, experiment, experience. Sebab yang kelima, step yang kelima, did the plan work? What needs to happen next? Kenapa tak jadi peraturan ni? Kenapa ibu bapa tak ikut? Evaluate balik. So, 5 step ni kita akan buat dan dia mungkin makan masa. Kita bagi peraturan ni dan dia perlu ayat yang betul. Okay? Saya ringkaskan. Identify the problem. Cari jalan alternatif dia. Select the best alternative. Implement. Lepas tu, kalau okay, jalan. Kalau tak okay, buat balik. Balik identify. Balik develop. Balik select. Balik implement. Okay? So, anda yang bersama saya ni, jikanya sudah nekat nak bersama saya, ini langkah yang kita akan buat. Okay? So, dalam pertemuan Zoom nanti, we need to communicate, we need to commit dan contribute. Siapa dalam Zoom, syaratnya tidak boleh hide. Kena face to face. Adab berguru kena berdepan dengan saya. Okay, berdepan dengan saya, tak boleh hide muka, kena tunjuk ke muka. So, pakai elok sikit. Pakai wangi-wangian, biasa bau dari sini. Okay, so you need to contribute. Okay, dan saya tak ambil ramai. Saya ambil siapa yang di dalam grup ni saja yang telah ikuti pagi ni, sebab saya kena control. Saya kena control hanya yang dalam ni saja, but you can bring your staff. Okay, you can invite your staff. Sebab apa? Kita nak berubah. Kita nak change kita punya parents handbook ini, kita kena ajak kita punya team. Okay, kita kena ajak. So, you kena datang berdua, berpasangan. Okay, berpasangan untuk bersama saya. Walaupun dia kat rumah, saya akan bagi dia punya link. Okay, so supaya kita berguru. Okay, jadi kena berguru secara Zoom dengan saya. Kena ada komunikasi. Okay, siapa yang diam aja yang hide, saya tidak akan proceed. Okay, kena beri komitmen. Okay, kena contribute. Saya tak kisah berapa orang ya. Sebab saya tak ambil ramai. Saya mungkin ambil 20 orang saja. 20 taska saja. Ataupun 20 tadika saja. Okay, dalam tu kalau bawa 2 orang dah ada berdua.
Okey, paling ramai bertiga ya, tak ramai-ramai sangat sebab orang lain nak masuk. Okey, so sebab kenapa saya kata tidak boleh seorang. Kalau you seorang, nanti susah nak siapkan. Sebab ini dokumen. Okey, Nur Iman Educare bersama saya, memang dia sudah bersama saya, Tisha semua sudah bersama saya. Jadi ya, dia tak jemu ya update ya. Dia orang lama ni. Okey. 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 Jadi yang berdua, paling ramai bertiga mesti daripada taska yang sama. Kalau kawan daripada taska lain nak join, dia kena join lah. Dia tak boleh join you. Okey, sebab saya akan terpastikan dari taska mana. Okey, ini peraturan yang biasa saya buat ya. Sinar tahulah. Okey. So 4C ni penting apa dia? Communicate, kena tunjuk muka, kena bercakap, kena beri komitmen, kena bagi cadangan, contribute, control. Okey. Kena ikut adab-adab berguru. Okey, sebab kita nak ubah. Alright. So ini yang surah tadi yang saya dah sampaikan, surah tadi. Okey, dan kita akan start dengan membangun visi dan misi. Okey. Dan kita ada visi dan misi ni antaranya yang kita akan bagi. Okey, ni kita akan isi semua ni. Okey. Dan kita akan istiqamah, kita akan ikon dengan benda ni dan kita akan menyiapkan. Kita target. You have your deadline bila nak siap. Okey. Dan ni antara dia punya isi kandungan dia. Okey, isi kandungan dia. Itu salah tu, dia punya muka surat tu jangan tengok. Okey. Saya ada 55 muka surat. Ini dulu ni. Sekarang dah 55 muka surat. Siap dengan dia punya surat-surat untuk parents. Okey. Boleh ambil gambar kalau nak. Okey. Boleh ajak kawan-kawan lain. Okey. Untuk Zoom ni saya mungkin ambil 20 tadika saja, 20 taska saja. Bila dah ajak 2 orang dah jadi 40. Okey. Okey. So syarat kedua, okey. Sanggup luangkan sedikit masa. Tak jelas ya, sekejap saya bagi balik. Nanti dalam saya punya Facebook ada ambil gambar. Sudah? Sudah? Okey. Dan okey, orang berjaya sanggup lakukan apa orang gagal takut buat. So you have to make sure you finish. Okey. Sanggup luangkan masa. Okey, sanggup disiplin diri, sanggup ketepikan keseronokan sementara untuk enjoy lebih besar kemudiannya. Okey, maksud di sini saya akan bagi masa dan saya suka di awal pagi. Okey. Bolehkah anda bersama saya di awal pagi untuk beberapa pertemuan? Okey, maksudnya di sini kalau anda sanggup, okey, katakan sanggup. Okey, slot Zoom tu saya akan bagi link nanti. Yang penting ada borang kena isi. Okey. Saya nak tengok 20 orang, 20 pengusaha. Okey, katakan di sini sanggup luangkan masa. Okey, 3 poin itu. Okey. Sanggup luangkan masa, sanggup disiplin, sanggup ketepikan keseronokan. Okey, sebab sekarang ini dah akhir Ramadan, okey, kita akan banyak mendekatkan diri pada Allah, tapi saya mungkin akan perlukan sekurang-kurangnya 4 jam. Okey. 4 jam ataupun 5 jam bersama anda. Okey. Jangan risau, kita akan cuba. Jadi saya tak pasti yes, mesti jawab sanggup luangkan masa. Sanggup apa? Tak jelas. Okey. Yes, Fazlina confirm masuk. Okey, siapa yang telah bagi jawapan yang tepat, boleh dah. Fazlina confirm, dia kena bagi jawapan seperti Fazlina itu. Sanggup luangkan masa,
sanggup disiplin diri, sanggup ketepikan keseronokan. Okay, kena jawab macam tu. Baru saya terima. Okay, insyaAllah. Bukan apa. Ini mak ni, kan. Mak nak ajar anak disiplin. Alright. Okay. Jadi saya akan bagi borang dan saya had the first 20 saja. The first 20 yang respon. Ada sedikit bayaran, of course, ada sedikit bayaran. Tetapi bayaran itu adalah satu untuk 2 atau 3 orang. Okay, satu bayaran tu adalah untuk anda datang berdua ataupun bertiga. Dan bayarannya adalah mengikut hari anda datang. Okay. Dan sekiranya nak soft copy, tengok keadaan. Kalau anda boleh buat sendiri, tak payah beli soft copy, tak payah dapatkan soft copy. Sekiranya tak boleh, mungkin saya perlu kongsikan. Buat masa ni, kenapa saya tak jual soft copy? Sebab ramai minta soft copy, saya tak pernah jual. Ramai yang minta soft copy, ramai nak beli RM400 pun, saya tak jual. Sebab anda kena faham apa yang anda buat. Kita nak explain pada ibu bapa, kalau kita main petik saja, main guna saja orang punya, tak faham, tak jadi. Okay, anda kena pastikan apa yang kita tulis, setiap butir perkataan kita faham. Okay, insyaAllah itulah syarat, sedikit syarat saya kenakan. Okay, sekiranya mampu kita teruskan, tapi mungkin saya akan buat di awal pagi. Saya tengah arrangekan jam 9 ataupun lebih awal. Okay, sebab saya ada kelas PhD setiap 7.45. Jadi pukul 9 okey tak pukul 9? Okey, sila jawab seperti Fazlina Khalid jawab ya. Okey. Okey. Oh, 3S senang je si Sinar. 3S sanggup. Alright, insya-Allah ya. Nanti saya akan buka grup kecil. Okey, grup yang telah yang semua yang telah respon kat sini, saya akan masuk anda ke grup WhatsApp untuk kita berbincang-bincang ya. Okey. Pukul 9 okey tak pukul 9? Kena pukul 7. Okey kan pukul 9 kan? Okeylah. Alright. Untuk itu dah hampir 1 jam 40 minit kita bersama. Terima kasih kepada anda semua. Okey. Alright, pukul 9 kita confirm pukul 9 ya. Okey, dan kita mungkin ada 4, paling tidak pun 4 pertemuan, 4 jam. Okey, untuk kita bersama saya dan dalam Zoom. Jadi, saya putuskan untuk kita sudahi sesi hari ini. Okey, dengan saya akan bagi grup. Okey, saya akan minta individually, tolong setiap individu hantarkan sanggup ini. Send sanggup, luangkan masa, sanggup disiplinkan diri, sanggup ketepikan keseronokan itu ya. Dan dia ada syarat lain, okey. Okey, syarat lainnya adalah anda pagi itu telah baca selai muka surat Al-Quran dan telah duha. Okey, dan berada dalam keadaan wuduk. Okey, 3 syarat ya. Okey, saya akan tanya nanti dalam grup. Pertama, sudah duha kalau boleh semayang, berada dalam wuduk dan juga sudah baca satu muka surat Al-Quran. Boleh? Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun dan maaf di atas segala kesilapan saya sepanjang sesi daripada pukul 9 ini. Jadi nanti saya ulang balik. Siapa yang mau terus bersama saya, sila WhatsApp saya. Okey, WhatsApp ayat ini. Okey. Dan bagi nama terus sebab saya nak save ya. Ke handphone saya.